Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah bagi subjek BMMB 3113 Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu, iaitu Puan Arbia binti Madahiri. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya sendiri, Normi binti Asmin, Nurhaida Arbin, Surani Nur Hashim, Siti Salina binti Abdul Aziz, dan Nur Syazwani binti Nur Hashim akan membentangkan tugasan tutorial iaitu kaedah menterjemah formal atau tradisional, iaitu kaedah penggantian dan kaedah transposisi. Saya akan menjelaskan bagi konsep kaedah penggantian atau harfiah. Menurut Noriza 2008, kaedah penggantian merupakan kaedah ideal yang cuba dilakukan oleh penterjemah dalam proses pemindahan maklumat sedapat mungkin dilakukan. Hal ini demikian kerana setiap perkataan dalam bahasa sumber dapat digantikan persamaannya ke dalam bahasa sasaran, dan pada masa yang sama, struktur ayat dalam bahasa sumber dipindahkan ke dalam bahasa sasaran tanpa melibatkan perubahan yang besar. Yang kedua, kaedah ini digunakan dengan menggantikan perkataan atau frasa dalam ayat tanpa perlu melakukan perubahan yang besar terhadap kedudukan struktur atau susunannya. Penjelasan ini sama juga seperti tadi, iaitu setiap perkataan dalam bahasa sumber dapat digantikan persamaannya ke dalam bahasa sasaran. Yang ketiga, kaedah ini juga digunakan dalam menerjemahkan sesebuah teks yang berbentuk risalah atau informatif dan dalam teks yang ringkas. Misalnya, kaedah penggantian ini banyak digunakan bagi menerjemahkan ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah, ayat keterangan, dan sebagainya. Yang keempat, bagi teks yang berunsur sains sering kita gunakan istilah yang dipinjam daripada bahasa Inggris tetapi diubah sesuai mengikut ejaan Melayu. Cara ini juga dikatakan sebagai kaedah penggantian. Kebiasaannya, maklumat tidak boleh disampaikan ke dalam bahasa kedua dengan menggunakan kaedah ini. Situasi ini berlaku apabila ayat tidak mempunyai satu makna yang sama dalam bahasa kedua, dan ayat tidak boleh dipindahkan langsung ke dalam bahasa kedua kerana struktur linguistiknya yang berlainan. Seterusnya, berikut merupakan contoh kaedah penggantian dalam bahasa Inggris, iaitu teks sumber. So, start your day with Milo and get the performance, energy and protection you deserve all day, every day. Jika diterjemahkan menggunakan kaedah penggantian, iaitu dalam teks sasaran, jadi mulakan hari anda dengan Milo dan dapatkan prestasi, tenaga dan perlindungan yang anda perlukan sepanjang hari setiap hari. Jika diteliti melalui contoh kaedah penggantian ini, kita dapat memahami bahawa kaedah penterjemahan berlaku dengan menggantikan teks sumber ke teks sasaran yang paling hampir, ataupun tidak melakukan perubahan yang besar terhadap struktur ayat dan juga susunannya. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada konsep kaedah transposisi. Untuk kaedah transposisi, kaedah ini merupakan satu kaedah yang mengubah kedudukan frasa ataupun klausa dan golongan kata dalam bahasa sasaran tanpa mengubah maksud warta ataupun maklumat. Maksudnya di sini, kaedah ini kita gunakan untuk sesebuah bahasa, contohnya bahasa Inggris. Kita cuma ubah dia punya kedudukan frasa ataupun kedudukan perkataan dan golongan katanya, tapi kita tidak mengubah maksud maklumat tersebut, maksud perkataan tersebut. Jadi kaedah ini digunakan dengan tujuan ada dua. Yang pertama, untuk menyampaikan warta dalam bahasa sasaran secara paling bersahaja ataupun secara spontan. Yang kedua, untuk menjelaskan lagi kandungan warta yang boleh mengelirukan pengguna. Maksudnya, kalau kita tidak gunakan kaedah transposisi ini, mungkin kita boleh keliru dengan penterjemahan yang sudah dilakukan. Okey, terdapat dua jenis transposisi, iaitu yang pertama ialah transposisi wajib dan yang kedua ialah transposisi pilihan. Untuk transposisi wajib, di sini transposisi wajib ni dia merupakan cara terjemahan yang paling lazim dan bersahaja
untuk bahasa sasaran dan bahasa kedua. Sebagai contoh, di sini kita lihat penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi, bahasa Inggrisnya, we thank you for your cooperation. Jadi, transposisi yang terjemahan yang kita gunakan, iaitu transposisi ini, hasilnya ialah atas ataupun kerana kerjasama tuan itu, kami ucapkan terima kasih. Manakala transposisi yang kedua ialah transposisi pilihan, di mana transposisi ini terdapat beberapa cara untuk menterjemahnya dan semuanya tetap diterima. Sebagai contoh, after he returns. Di sini kita boleh terjemahkan kepada yang pertama, selepas dia pulang. Yang kedua, selepas kepulangannya. Dan yang ketiga ialah sekembalinya. Jenis yang pertama ialah kaedah transposisi golongan kata. Kaedah ini menggantikan kelas sesuatu kata atau elemen dalam bahasa sumber dengan kelas kata atau elemen yang lain dalam bahasa sasaran, yang mana elemen tersebut mempunyai makna yang sama tetapi tidak mengubah mesej secara keseluruhannya. Secara ringkasnya, dalam kaedah ini terdapat beberapa elemen yang ditukar dalam bahasa sasaran tetapi tidak mengubah maksud utama dalam teks tersebut. Seterusnya, ini adalah contoh kaedah transposisi golongan kata. Saya berikan 3 contoh. Yang pertama, teks sumber Invest as low as RM2000 dan teks sasaran dengan pelaburan serendah RM2000. Di sini terdapat penggantian elemen yang mana as low as dia ditukarkan dengan serendah, yang mana as dia merujuk kepada dengan dan low as pula dia merujuk kepada serendah. Walaupun terdapat ada pembahagian di tengah iaitu pelaburan berada di antara kedua perkataan tersebut. Walaupun begitu, makna bagi teks sasaran tersebut adalah sama dengan teks sumber walaupun terdapat penggantian elemen. Contoh yang kedua ialah teks sumber were particularly afraid of ghosts dan teks sasaran sangat takut akan hantu. Di sini terdapat penggantian elemen iaitu were particularly, dia membawa maksud kepada sangat khusus atau khususnya. Tetapi dalam teks sasaran di sini hanya digunakan sangat. Tidak ada perkataan khusus. Walaupun begitu, ayat dalam teks sasaran membawa makna yang sama dalam teks sumber, tetapi hanya disesuaikan secara bersahaja. Contoh yang ketiga, bagi teks sumber, but not very good at recognizing it, dan teks sasaran, tetapi tidak berapa tahu tentang hal itu. Di sini terdapat penggantian elemen, iaitu very good ditukarkan kepada tidak berapa tahu. Sedangkan dalam bahasa Melayu, maksud bagi very good ialah sangat bagus atau sangat baik. Tetapi di sini ditukarkan untuk disesuaikan dalam ayat tersebut dan diterjemahkan secara bersahaja. Baiklah, seterusnya adalah kaedah transposisi dari segi struktur. Di sini kaedah transposisi dari segi struktur bermaksud menukar struktur tata bahasa sumber dalam bahasa sasaran tanpa mengubah makna. Baiklah, kita pergi kepada contoh, yaitu bahasa Inggris. After he comes back, after his returns. Dalam bahasa Melayu, selepas dia pulang, selepas kepulangannya. Makna di sini tidak berubah. Sekian, terima kasih.